Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kami di 98 Boom Cagru berasa sangat-sangat bertuah kerana tetamu undangan kita Dr. Noman Norawi yang tidak asing lagi, betul tak? Kami mengucapkan ribuan terima kasih sebabnya hari ini di tangan saya ni ada soalan-soalan daripada pengguna-pengguna 98 Boom Cagru, yang mana persoalan-persoalan ni selepas mereka konsum, so ada persoalan demi persoalan macam tu. Walaupun kita dah rujukan daripada bicara sihat bersama dengan Dr. Noman dan juga sesi live bersama dengan Dr. Noman macam tu kan. Tapi atas permintaan mereka juga, dia nak dengar juga kalau boleh doktor boleh jawab satu persatu. Ini bagi menjawab kekeliruan ataupun pertanyaan yang berada dekat dalam fikiran mereka. Okey, insya-Allah boleh. Doktor, soalan dia, apa itu teh kombucha? Okey, sebenarnya teh kombucha ialah teh yang diperam dengan bahan mikroorganisma yang khusus lah, yang dipanggil sebagai SCOBY. SCOBY itu sebenarnya adalah ringkasan kepada symbiotic culture of bacteria and yeast. So dia adalah sejenis mikroorganisma iaitu bakteria dengan yeast yang khusus, yang mana bakteria tu akan memeram air teh tu kan. Sehingga dia terjadilah teh kombucha yang mana kita minum dia, kita akan dapat faedah probiotik, kuman yang dua dari bakteria dengan yeast tadi sebagai probiotik untuk kesihatan usus kita. Okey doktor, mungkin ramai lagi yang nak tahu kan, bagaimana rasanya teh kombucha ni? Okey, teh kombucha ni yang pastinya rasa dia bukan macam teh biasa lah, sebab dia adalah sejenis teh yang diperam. Dia rasanya ada sedikit masam dan kemasaman tu akibat proses pemeraman tu atau fermentation tu, dan juga dia akan berasa sedikit seperti air gas ataupun kita panggil air berkarbonat kan, sebab kesan daripada penghasilan gas daripada fermentasi oleh bakteria tersebut. Dan juga rasa ni dah bergantung juga pada kandungan perasa tambahan dia bagilah. Kalau kata dia berry, ada kasi berry sikit, kalau nanas ada sikit kasi nanas. Itulah rasa dia. Okey doktor, apa sebenarnya khasiat teh kombucha ni? Okey, yang paling utama khasiat teh kombucha ialah kerana kandungan probiotik di dalam dia. Dia adalah sumber probiotik yang baik sebab jumlah probiotik dalamnya adalah agak banyak kan. Yang ini adalah sangat bagus untuk kesihatan usus kita. Okay, doktor, bagaimana pula cara untuk nak konsum teh kombucha ni? Sebab ada yang macam nak tahu daripada segi sekuatan, ada yang nak tahu daripada segi macam waktu pagi, petang, malam macam tu. Mungkin doktor boleh terangkan sikit. Teh kombucha ni sebenarnya sebagai satu minuman harian. Kita boleh minum setiap hari kalau nak. Cuma dari segi pengambilan, tidak bolehlah kita ambil satu botol ni terus sekaligus, sebab dia akan mendatangkan sakit perut. Itu sebab terlalu banyak. Yang kedua, minuman kombucha ni kita boleh campur dengan air untuk mencairkan dia kalau bagi yang rasa tak tahan rasa masam dan sebagainya. Dan lagi satu, sebenarnya pengambilan teh kombucha ni tidak digalakkan waktu malam sebab dia boleh mengganggu tidur kalau kita ambil terlalu banyak. Itu je 3 syarat yang kita boleh amalkan. Tapi kalau boleh kita ambil setiap hari lah. Okey doktor. Okey, macam ni. Selalunya minuman yang diperam macam tu kan, so akan menghasilkan alkohol. Jadi ramai di antara pengguna kami sebenarnya bertanyakan isu ini tentang alkohol yang terdapat atau terkandung semasa proses fermentasi itu berlaku, terutamanya di dalam teh kombucha. Okey. Secara umum, secara konsep dia memang semua benda yang diperam akhirnya akan ada sedikit alkohol dalam, macam-macam tapai. Tapai pun sama. Tapai tu diperam daripada pulut pulut tu ada kanji dalam dia, dan ragi tu akan fermentasi akan berlaku antara ragi dengan kanji dalam pulut tu, akhirnya menghasilkan glukosa, yang further fermentation tu akan menghasilkan alkohol, etanol lah. Dan dalam tapai dia punya kandungan lebih kurang 1 ke 2% kan. Itu memang normal, proses yang biasa dalam semua makanan atau minuman yang diperam. Jadi
jumlah 1-2% pun tapai diberi hukum oleh ulama-ulama lah sebagai halal, sebab tapai dibuat dengan tujuan untuk dimakan, bukan untuk tujuan untuk minum sampai mabuk. Jadi samalah kalau kita fikirkan dari segi teh kombucha ni, sebabkan proses fermentasi itu akan ada sedikit alkohol 0.5% saja, dan jumlah tu sangat sedikit, boleh katakan tak perasan, bila kita buka dia akan hilang sebenarnya. So, dan dia tidak akan menyebabkan mabuk, dan teh kombucha juga bukan dicipta untuk buat sebagai minuman arak atau minuman alkohol. So, sepatutnya dia daripada teh, maka dia juga adalah halal.